Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, tajuk minggu ini boleh buka muka surat 118. Okey, teladani sifat sidik Nabi Muhammad. Okey, saya tunjuk sama-sama, kita baca sama-sama. Teladani sifat sidik Nabi Muhammad. Okey, cuba ulang balik. Sekali lagi, teladani sifat sidik Nabi Muhammad. Okey. Sifat wajib, sifat wajib yang ada pada Nabi yang sepatutnya kita tahu adalah 4. Okey. Apa dia? Sidik, ikut sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Apa itu sidik? Bercakap benar, jujur, menyampaikan dan bijaksana. Okey, hari ini kita belajar pasal sidik, iaitu bercakap benar. Okey. Okey, kenapa kita kena bercakap benar? Kenapa kita kena bercakap benar? Perlu ke bercakap benar? Berdosa kan? Okey, selain itu adalah arahan daripada Allah juga, iaitu dalam surah An-Najmu. Okey, surah An-Najmu. Okey, apa Allah sebut di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maksudnya, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemahuan nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini adalah berdasarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cakap tu bukan tipu. Muhammad cakap tu semuanya betul berdasarkan wahyu, apa yang Allah sebutkan. Okey. So kenapa kita kena tiru, kena dan wajib bercakap benar. Okay, kita mesti ikut sifat Rasulullah tersebut. Muka surat 120. Okey, kalau kita bercakap benar, okey, ni semua orang akan percaya pada kita. Ni kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di salah satu jalan yang sunyi di Mekah, seorang pembesar Quraisy menahan Abu Jahal. Abu Jahal ni dia sangat membenci dan sentiasa menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan Abu Jahal ni tanya, "Wahai Abu Hakim, adakah Muhammad itu seorang yang benar atau pendusta?" Siapa yang tanya? Abu Jahal. Abu Hakim cakap apa? Abu Jahal cakap, "Sesungguhnya Muhammad itu ialah lelaki yang bercakap benar dan tidak pernah berbohong walau sekalipun." Tengok, orang-orang yang percaya pada Nabi, dia tahu bahawa Nabi Muhammad itu tidak pernah bercakap benar, tidak pernah bercakap bohong. Dia sentiasa bercakap benar. Okey. Sebab itulah Allah mewajibkan kita bercakap benar, kita juga mendapat pahala. Okey, pertama. Lepas tu Allah catatkan sebagai seorang yang benar dan kita dijauhi daripada neraka. Kalau kita bercakap benar kan. Kalau mak tanya, dah semayang ke belum? Dah. Tapi sebenarnya belum. Boleh ke? Boleh ke tak? Tak boleh kan. Okey. So kita kena bercakap benarlah. Okey, kena tahu, kena bagi tahu kalau dah ke belum ke kan. Dah semayang ke belum semayang ke. Kalau belum, cepat-cepat semayang. Awak dah darjah 1 ni, dah kena wajib belajar sembahyang. Okey. Hebat sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadibah pun hendak mengamalkan sifat sidik sepertinya Nabi Muhammad. Okey, bagaimana ibu? Dia tanya, macam mana kita sebagai murid, sebagai anak nak ikut sifat sidik tersebut? Apa itu sifat sidik tadi? Bercakap benar. Yang pertama, dekat ibu cakap, beriman kepada Allah dan Rasul. Kita kena percaya bahawa Allah itu Tuhan kita dan Rasul itu Rasul kita kan. Kalau tidak, macam mana kita nak ikut apa yang Allah cakap? Yang kedua, bersahabat dengan rakan yang baik. Kalau kita rakan berkawan dengan orang jahat,
Ataupun rakan yang tak baik, sibuk main game je kat rumah. Mak suruh solat, lepas tu kawan cakap, cakap je dah solat. Kan kita pun cakap, mak dah solat. Cakap benar ke tidak? Sidik ke tidak? Tidak bercakap benar. Itu sebab cakap berkawan dengan kawan tak baik. Cuba kalau kawan dengan baik. Sekejap kawan, jom kita solat dulu. Berhenti main game, solat sekejap dulu. Kan? Itu kawan yang baik. Berani untuk bercakap benar. Berani untuk bercakap benar. Contohnya apa? Awak tak solat lagi. Ataupun kakak tak solat lagi. Cakap, mak kakak tak solat. Kan? Report kan? Itu bercakap benar. Okey? Jangan menipu. Okey, untuk latihan, cuba tengok buka muka surat 123, muka surat 123. Okey. Teladani sifat sidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kat sini lagi sekali, teladani sifat sidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, warnakan arahan dia. Warnakan jawapan yang betul. Warnakan jawapan yang betul. Sifat wajib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berapa? 4 atau 5? 4 atau 5? Jawab. Yang kedua, sidik bermaksud atas ni bercakap benar. Yang kedua, baik hati. Mana jawapan dia? Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak apa? Yang kedua, senyum. Yang bawah ni menipu walaupun bergurau. Tidak apa? Tidak senyum ke tidak menipu? Mana jawapan dia? Gurau-gurau pun dia. Apa dia jawapan dia? Nombor 4. Orang yang bercakap benar akan dihormati. Yang atas, yang di bawah ni dibenci. Yang mana satu? Orang yang bercakap benar akan dihormati, dibenci. Yang mana satu? Nombor 5. Berbohong berterus terang. Okey, ya. Fikir berbohong ke berterus terang? Ialah salah satu cara mengamalkan sifat sidik. Sifat yang bercakap benar. Mana? Berbohong ke berterus terang? Berbohong berterus terang. Okey. Saya nak awak warnakan dia. Pilih dan warnakan jawapan yang betul. Okey. Seterusnya muka surat 124. Sini ya, 124. Okey, 124. Okey. Tandakan raib pada jawapan yang betul. Nombor 1. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengamalkan sifat sidik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengamalkan sifat sidik. Betul atau salah? Okey. Musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui bahawa baginda bersifat sidik. Musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui bahawa baginda bersifat sidik. Okey, betul ke salah? Kan? Okay, seterusnya. Nombor 3. Nabi Muhammad melarang umat Islam berbohong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umat Islam berbohong. Betul ke salah? Nabi melarang ke menyuruh kita bersifat bohong? Nombor 4. Sahabat yang baik tidak membantu kita bersifat sidik. Sahabat yang baik tidak membantu kita bersifat sidik. Betul ke salah? Sahabat baik tu bantu kita bersifat sidik ke tak membantu? Nombor 5. Berbohong boleh mengakibatkan seseorang diazab dalam neraka. Berbohong boleh mengakibatkan seseorang diazab dalam api neraka.
Betul ke salah situ? Seterusnya. Okey. Kat sini adalah azam saya. Okey, mulai hari ini, okey, amalkan sifat sidik seperti Nabi Muhammad. Saya berjanji akan apa dia? Saya nak awak tulis kat situ. Kamu akan apa? Itu adalah antara kamu dengan mak kamu. Okey, apa dia mai safaati? Okey. Apa dia siapa namanya? Auni. Saya akan apa? Cakap dengan mak, tulis dalam bahasa Melayu. Okey, dalam ceruk ni je lah tulisan ni. Awak akan apa? Saya akan solat ke? Saya akan tolong mak ke? Sifat yang baik. Saya tak akan menipu. Sifat-sifat yang baik kat situ. Sampai situ saja untuk latihan. Untuk latihan tajuk itu. Okey, seterusnya nanti saya akan bagi tahu. Okey, untuk Jawi buka muka surat 70. Okey. Dia suruh tandakan right pada tulisan yang betul. Tandakan right pada tulisan yang betul. Okey, nombor 1 adalah menu. Mim, ya, nun, waw. Okey, dia bagi 3 jawapan. Yang ini bersambung, yang ini tak bersambung dan ini ada tak bersambung. Okey, kita tengok. Dia ada 3 huruf. Kita tengok yang tengah-tengah cuba. Mim dengan ya boleh sambung ke tidak? Okey, sebelum tu saya akan bagi tahu huruf cacat. Apa tu huruf cacat? Abu Zarzat. Saya sebut kat kelas kan. Abu Zarzat. Okey, alif ataupun hamzah, fa, waw, za, ro, zal, dal. Okay, huruf inilah huruf-huruf yang tidak boleh bersambung selepasnya. Maknanya lepas huruf tu dia tak boleh sambung. Okay, so kita cek balik. Dekat huruf mim, ada tak mim kat atas? Tak ada. Bermakna mim boleh sambung dengan ya. Okay, ni salah sebab dia tak sambung. Mim boleh sambung dengan ya. Okay, betul. Ni pun mim boleh sambung dengan ya. Okay, so ni tadi tak boleh tengok dah. Dia dah salah. Okay, seterusnya. Mim dengan ya. Ya ada dalam ni ke tidak? Abu Zarzat. Ya ada tak? Wawu, zaroza, zalda, zal, Abu Zarzat. Okay, saya panggil huruf cacat. Dia tak ada tangan sebelah sini. Dia tak boleh touch huruf seterusnya. Okey. Tengok huruf ya. Bermakna ya itu tak ada dalam ni. Bermakna ya boleh sambung dengan nun. Ya boleh sambung dengan. Dia tak sambung lah. So betul ke salah? Salah. Kita tengok ni. Ya sambung dengan nun. Betul. Nun sambung dengan waw. Betul ke? Ada tak nun kat sini? Abu Zarzat. Wawu, zaroza, zalda, zat. Abu Zarzat. Okey. So nun tak ada dalam Abu Zarzat. So nun boleh sambung dengan waw. So jawapannya betul. Ini dia. Yang kedua kita tengok. Paya pi za alif za. Paya pi za alif za. Kita tengok yang ini tak sambung semua. Yang ini sambung. Paya. Okey, ya dengan za tak sambung. Yang ini sambung semua kali za alif. Kita tengok yang ada tak pa kat sini? Tak ada. Bila tak ada bermakna boleh sambung ke tak? Boleh. Bila tak ada boleh sambung. So yang ini betul ke salah? Salah sebab dia tak sambung. Pa dengan ya sambung. Betul lah. Pa dengan ya betul sambung. Ya dengan za. Tengok dua ni je. Ya dengan za. Ya ada dalam ni tak? Tak ada. Bila tak ada boleh sambung ke tak? Boleh. Dia tak sambung. Salah. So yang ini betul. Za lah Ustazah. Kenapa za tak sambung dengan alif? Sebab za ada di sini. Bila za ada di sini bermakna dia tak boleh disambung. Buat seterusnya pula. Susu. Okey. Labu. Cek mana yang betul. Labu ada Abu Zarzat. Seterusnya. Keju. 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 Cek balik. Abu Zarzat. Saya nak awak tulis kat buku awak nanti ya. Abu Zarzat. Seterusnya. Kuku. Tengok yang mana betul. Cek balik Abu Zarzat. Okey. Seterusnya kita tengok muka surat 71.
71. Mari kita baca sama-sama. Dia suruh suaikan suku kata di bawah dengan betul. Okey, basin, bas. Basin, bas. Cari mana bas. Tadadang. Jumpa tak? Yang kedua, tasin, tas. Yang ketiga, gasin, gas. Yang keempat, gamim, gam. Nombor 5, vanun, van. Pamim, pam. Jaga, jak. Kaf, dal, kat. Okey, cari jawapan yang betul. Okay, saya nak nanti awak ulang-ulang baca bacaan ini. Okey, hantar kepada saya suara saja ya, yang bas, tas, gas, gam. Ikut urutan yang ini, nombor 1 hingga 8 yang ini. Okey, bukan ikut urutan yang ini. Ikut urutan yang ini seterusnya. Okey, untuk muka surat 72 senang je ni kan. Dia suruh ceraikan suku kata. Ceraikan, apa tu ceraikan? Okay, tengok, yang ini ada berapa huruf? Pa 1, ya 1, nun 1. Okey, pin. Saya buat contoh. Pa, ya, nun. Nampak? Okey. Ya adalah bila ya tunggal ya macam ni, dia kena ada jadi kepala itik. Jangan buat ya macam ni Kalau awak buat ya macam ni, salah. Okey, bila dia bercantum baru tak hilang kepala. Okey. Bila dia tunggal mesti ada kepala itik. Okey, boleh siapkan muka surat 72.